وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-15 daripada bawah. Muka surat 9 baris yang ke-15 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil iradah itu, dalil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan iradah, bahawasanya jika ternafi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh iradah, jika ternafi daripada Allah oleh iradah, ternafi dengan makna Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan iradah. Jika ternafi daripada Allah oleh iradah dengan makna jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersifat dengan sifat iradah, nescaya adalah ia Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya adalah ia Allah Subhanahu wa ta'ala lemah. Jika Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, Allah bersifat dengan sifat Allah ta'ala lemah. Kenapa pula jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, jadi Allah ta'ala lemah pula? Lemah tu lawan kepada sifat kudrah. Sekarang ni jika ternafi daripada Allah sifat iradah, jika Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, nescaya Allah lemah kerana terhenti kudrah atas iradah. Kerana terhenti kudrah atas iradah. Kalau tak ada iradah, tak ada kudrah. Kalau tidak bersifat dengan sifat iradah, nescaya Allah lemah. Tidak bersifat dengan sifat iradah, nescaya Allah lemah. Tidak bersifat dengan sifat kudrah, nescaya Allah lemah. Itu terang nyatalah. Sekarang ni jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, nescaya Allah Ta'ala lemah. Kenapa pula ternapi sifat iradah, nescaya Allah Ta'ala lemah? Allah Ta'ala lemah ni ternapi sifat kudrah. Tak ada sifat kudrah, makna lemah. Sekarang ni kalau tak ada sifat iradah, nescaya Allah Ta'ala lemah. Kok jalan mana pula kata Allah Ta'ala lemah jikalau tidak bersifat dengan sifat iradah? Kerana terhenti kudrah atas iradah. Terhenti sifat kau atas iradah. Kalaulah Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah. Kalau Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah kuasa, nescaya Allah bersifat dengan sifat iradah. Jadi terhenti kudrah atas iradah ni pada bicara akal. Dia panggil fit ta'aqquli, pada bicara akal. Apa maksud ayat kitab ni? Ni kena ambil satu-satu ni.
kerana terhenti kudrah atas iradah pada bicara akal. Mana apa ni? Fit ta'akuli, pada ta'akul. Nak bersifat dengan sifat kudrah, kena ada sifat iradah. Tak ada sifat iradah, tak ada kudrah, lemahlah Allah Ta'ala. Jadi kalaulah terhenti kudrah atas iradah, maknanya kalau tak ada iradah, tak ada kudrah, ada iradah barulah ada kudrah. Jadi maknanya kudrah ni bukan qadim lah. Faham tak ni? Sebab nak ada kudrah terhenti atas iradah. Bersifat dengan sifat iradah, bersifatlah dengan sifat kudrah. Jadi berarti kudrah ni jadi sifat yang barulah bagi Allah. Sifat yang qadimnya iradah je lah. Ada iradah barulah ada kudrah. Tak ada iradah, kudrah pun tak ada. Sekarang ni Allah bersifat dengan sifat kudrah, berarti Allah bersifat dengan sifat iradah kerana terhenti kudrah atas iradah pada bicara akal. Dia panggil fit ta'akuli, pada bicara akal. Bukan hakiki dia gitu, bukan. Tidak terhenti sifat kudrah atas iradah. Sebab sifat Allah ni qadim belaka. Kalau kata nak ada kudrah, kena ada iradah. Jadi iradah ada sedia kala, kudrah adanya kemudian. Walau sifat Tuhan qadim belaka kan, sifat Tuhan kan sedia kala belaka kan. Jadi kalaulah terhenti kudrah atas iradah dengan bahawa nak ada sifat kudrah kena ada sifat iradah, jadi kudrah adalah sifat yang menyusuli bagi sifat iradah. Mana sifat kudrah ni ada kemudian daripada ada sifat iradah. Jadi maknanya iradah jelah sedia kala, kudrah jadi menyusuli kemudian. Jadi baharu terhenti kudrah atas iradah pada bicara akal. Dia gitu. Kemudian nak ada sifat iradah terhenti atas ilmu pula. Ni pun fit ta'akuli, pada bicara akal. Sifat Allah qadim belaka, bukan kata nak ada iradah, nak ada kudrah, terhenti atas ada iradah. Dan juga nak ada iradah terhenti atas ada ilmu. Jadi tak berhenti sakat tu. Terhenti ilmu nak kena ada sifat hayah. Kalau tak ada sifat hayah, tak ada sifat ilmu. Tak ada sifat ilmu, tak ada sifat iradah. Tak ada sifat iradah, tak ada sifat qudrah, jadi lemah, mustahil. Jadi nak ada sifat ilmu, kena ada sifat hayah. Jadi sifat hayah ni seolah-olah menjadi syarat nak ada sifat qudrah, iradah, ilmu. Tanpa ada hayah, ada sifat kudrah, ada sifat iradah, ada sifat ilmu. Itu contoh manusia lah. Jangan main tu. Walaupun dia mati tu gagah lagi tu. Boleh gagah, ada kudrah lagi walaupun dia mati pun. Mati dah dianya. Tapi kudrah gagah lagi ada. Bangun nanti tu, hatu tu. Bila tak ada sifat hayah, tak ada lah kudrah, iradah, ilmu. Jadi kalau kita nyatalah nak ada kudrah, iradah, ilmu, ada sifat hayah di kita. Kalau tak ada sifat hayah, tak ada sifat kudrah. Jadi nak ada sifat kudrah, iradah, ilmu, terhenti atas hayah. Ini semua dipanggil fit ta'akuli. Bukan sebenar-benarnya begitu, sebab sifat Allah ni qadim belaka. Jadi kalau gitu kok, hayah qadim. Bila ada hayah, ada ilmu menyusuli. Bila ada ilmu, ada iradah menyusuli. Bila ada iradah, ada kudrah menyusuli. Jadi hak qadimnya hayah je jadinya. Jadi kerana terhenti kudrah atas iradah, nak ada sifat kudrah, kena ada sifat iradah pada bicara akal sahaja. Hak kita nampak gitulah. Bukan sifat Tuhan terhenti begitu, bukan. Pada ayat kita tu, kerana kudrah, kerana terhenti kudrah atas iradah. Ni ayat kita.
Kalau kita baca gitu boleh faham tak? Kerana terhenti kudrah atas iradah satu, pada bicara akal satu. Apa makna terhenti kudrah atas iradah? Dengan makna nak ada sifat kudrah kena ada sifat iradah. Kalau tak ada sifat iradah, kudrah pun tak ada, maka jadi lemah. Mustahil Allah lemah. Dia lagi situ. Jadi terhenti kudrah atas iradah, nak ada sifat kudrah kena ada sifat iradah. Tapi terhenti kudrah atas iradah ni pada bicara akal, bukan sifat Tuhan seumpama tu. Sebab apa? Sebab sifat Tuhan koding belaka, tidak ada permulaan bagi adanya, bagi sungguhnya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sifat Allah, sifat yang baharu, tidak ada. Qadim zat Allah dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi kalau sifat Allah qadim belaka, tak adalah terhenti satu sifat atas sifat yang lain. Nak ada kudrah kena ada iradah. Nak ada iradah kena ada ilmu. Tanpa ada ilmu tidak ada iradah. Nak ada ilmu terhenti atas ada hayah. Tanpa ada hayah, ilmu nak ada di mana? Kalau bersifat dengan sifat al-maut, mati, tak ada lah ilmu, tak ada lah iradah, tak ada lah kudrah. Jadi terhenti ilmu atas sifat hayah pada bicara akal. Dia panggil fit ta'akuli, pada logik nampak akal gitulah. Faham? Dan jika ada ya Allah lemah kerana tidak bersifat dengan sifat iradah, nescaya tiada menjadi ya Allah akan sesuatu daripada alam. Dan yang demikian itu, yang demikian tiada menjadi oleh Allah akan sesuatu daripada alam, batil, palsu, dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala ni ada alam, ada makhluk, maka sabitlah kudrah, tetaplah, kejaplah sifat kudrah ada di zat Allah Ta'ala. Dan apabila sabit kudrah, tetap sifat kudrah di zat Allah Ta'ala, sabitlah iradah, maka tetaplah, kejaplah Allah bersifat dengan sifat iradah. Jadi maknanya ni panjang sikit ni. Kalau pendeknya, apakah dalil Allah bersifat dengan sifat iradah? Ada alam ini atau fardu ain. Ya, pandai dia. Kan tadi kan dalil tu berapa baris tu? Sebaris, 2 baris, 3 baris. 3 baris hak dalil. Panjang tu dalil tu. Hak dalil pendeknya, apakah dalil Allah bersifat dengan sifat iradah? Dalilnya ada alam ini, ada makhluk ini, ada langit, ada bumi. Itu dalil ijmal dipanggil. Kita jangan lupalah. Dahulunya di awal kitab Faridatul Faraid ni, pembicaraan berkaitan dengan mengetahui dalil. Di awal dahulu. Jadi permulaan agama mengenal Allah dan mengenal yang bawa kita kepada mengenal Allah. Tu di awal kitab kita dahulu. Mengenal Allah tu permulaan yang wajib, dan mengenal yang bawa kita kepada mengenal Allah, iaitu Rasul. Jadi permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Permulaan agama adalah mengenal Allah, bukan mengenal Rasul. Tetapi yang bawa kita kepada mengenal Allah adalah Rasul. Jadi mengenal Rasul pun permulaan agama juga. Pada ni, hak permulaan agama yang sebenarnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak mengenal Allah ni, siapa yang bawa kepada mengenal Allah? Iaitu Rasul. Jadi permulaan agama juga mengenal akan Rasul yang bawa kepada mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Jadi mengenal Allah dan mengenal Rasul adalah permulaan agama.
Kemudian mengenal Allah ni pula wajib berdalil. Dalil pula dia pun bicaralah. Bicara dalil, hak wajib fardu ainnya berdalil adalah dalil ijmali. Dalil ijmali hak wajib pada kita. Hak bicara awal kitab tu. Jangan lupa tu hak bicara awal kitab tu. Jadi dalilnya dalil ijmali, hak fardu ain. Dia ada satu laginya dalil tafsili. Dari tafsili ni panjang dah 3 baris ni. Hak dalil tafsili tu hak fardu kifayah. Hak fardu ain adalah dalil ijmali. Yang mana ijmali dengan tafsili ni hak ni saya sebut semua ni. Kena apa dia? Dengar kata ijmali, dengar kata tafsili, kita nampak lalulah. Ijmali ringkas, tafsili secara detail, secara terperinci. Sekarang permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Kemudian mengenal Allah secara ijmal, mengetahui dan berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu mengetahui dan berpegang cara ijmal permulaan agama. Kemudian mengetahui dan berpegang secara tafsilnya, secara terperinci dalam kitab Faridatul Faraid 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari ataupun 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi. Kemudian kita mengenal Allah dengan bahawa mengetahui dan berpegang secara ijmal dan secara tafsil, wajib berdalil. Ingat tu, wajib berdalil. Dalil pun ada 2 juga, dalil ijmali, dalil tafsili. Dalil ijmali, dalil pendek, dalil rekah. Kalau orang tanya dengan dalil pendek tu, kita pun tak boleh nak jawab. Dalil tafsili ni dalil panjang lebar. Jadi hak tadi tu agak panjang tu. Tu termasuk dalam dalil tafsili hak fardu kifayah. Hak dalil ijmalinya, dalil ringkas, dalil Allah bersifat dengan sifat iradah ialah ada alam ini, ada makhluk ini. Hati je. Panggil dalil ijmali, dalil ringkas. Itu hak fardu ain. Hak sifat 13 ataupun sifat 20 ni, tiap-tiap satu sifat wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara detail satu-satu sifat. Wujud, qidam, baqa, kena secara tafsil. Bukan cara rekah dak ni, secara tafsil. Hafal tu budak umur 6-7 tahun hafal tu. Kemudian wujud, qidam, baqa ni wajib berdalil. Dalilnya dalil pendek ke dalil panjang. Hak fardu ain dalil pendek, dalil ijmal. Hak dalil panjang hak tu fardu kifayah. Gitu jelah. Jadi sekarang ni dalil Allah bersifat dengan sifat iradahnya, dalil pendek ada alam ini. Dalil panjang ni jadi kena hurah satu-satu lah. Dah lah ayat kitab tu ayat yang klasik. Ada klasik ke tak? Tak ada klasik. Jika ternapi daripada Allah oleh iradah, kan klasik tu kan. Ke lagu klasik je tahu. Ada kan dalam radio tau. Radio. Hak ni lagu klasik. Kita tak tahu. Hak lagu klasik. Hak lagu dia ada lagu klasik. Lagu-lagu lama tau. Dia hak ayat klasik, hak lagu-lagu hak lagu-lagu hak orang muda, orang tua-tua ni lah. Orang tua-tua, orang muda tak berahi. Orang muda-muda tu. Jadi ayat ni ayat klasik. Jika ternapi daripada Allah oleh iradah. Apa nak ternapi? Jika Allah tidak bersifat dengan sifat iradah. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat iradah. Tapi di ayat
Ini dan dalil iradah Allah Ta'ala itu, dalil Allah bersifat dengan sifat iradah, bahawasanya jika ternapi daripadanya, daripada Allah oleh iradah, dengan jika Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, nescaya adalah ia lemah. Apa pula jadi lemahnya? Jika tak ada sifat kudrah, barulah lemah. Jika tak ada sifat iradah, maka lemah. Situ satu hal dah. Nak faham dalil ni, ni kata dalil fardu kifayah. Nescaya adalah ia lemah itu jika tidak bersifat dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Jika ternapi daripadanya, daripada Allah kudrah, nescaya adalah ia Allah lemah. Iyalah. Hak kudrah lepas dah. Kalau ternapi sifat kudrah memang lemah. Tiba-tiba ternapi daripada Allah oleh iradah, jika Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, nescaya adalah ia ya Allah lemah. Dia pun hurah pula, kenapa kalau Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, Allah Ta'ala lemah? Kerana terhenti kudrah atas iradah. Mana terhenti kudrah atas iradah? Terhenti nak ada sifat kudrah Allah Ta'ala atas kena ada sifat iradah. Kalau terhenti ni, maknanya kena ada iradah dahulu, barulah ada sifat kudrah. Itu terhenti. Ada ni. Kerana terhenti kudrah atas iradah, mana kita cakap kak, kerana nak ada sifat kudrah di zat Allah Ta'ala, kena ada sifat iradah dulu, barulah ada sifat kudrah. Satu hal pula dah disusung gitu, pada bicara akal. Bicara akal, bukan sifat Tuhan terhenti seumpama tu. Sebab apa? Sebab sifat Tuhan kodeng belaka, tak ada terhentinya. Dia panggil fitah akul lah. Nak kena bicara pula tu. Kita faham mentah-mentah kok. Nak ada kudrah, kena ada sifat iradah dahulu. Kudrah jadi sifat menyusuli kemudian lah. Tak koding pulaknya. Mustahil. Bukan kalau berpegang sifat Allah sifat yang baharu, kufur. Sifat Allah koding belaka. Dan ni kata nak ada kudrah, kena ada iradah. Pada bicara akal ni nampak. Nak ada iradah, kena ada ilmu. Ni pada bicara akal. Nak ada ilmu terhenti atas hayah. Apa bicara akal. Jadi seolah-olahnya hayah ni menjadi syarat nak ada kudrah iradah ilmu. Seolah-olahnya. Tapi pada bicara akal aja jadi syarat. Sebab kalau hak sebenarnya syarat dengan masyru' ni syarat dahulu. Mana apa? Ada hayah. Barulah ada masyru', ada kudrah iradah ilmu. Mustahil bersusung gitu. Ada ni. Syarat kan kena ada dulu. Syarat nak semayang suci daripada hadas kecil, maka berwuduk dahulu daripada kita sembahyang. Gitulah syarat dengan masyru' ni. Syaratlah kena dulu. Kena ambil semayang dulu siap-siap, baru boleh semayang. Itu syarat dengan masyru'. Jadi nak ada kudrah iradah ilmu, syaratnya ada hayah. Jadi hayah ada dulu. Kudrah iradah ilmu jadi baharu. Mustahil gitu. Dah seperti syarat pada bicara akal. Kena ingat gitu. Ada ni. Sifat Allah koding belaka. Ni dalil kena perici. Dalil dia panggil dalil tafsili hak fardu kifayah. Dalil ijmali hak fardu ain, dalil akal. Dalil Allah bersifat dengan sifat iradah, ada alam ini, ada makhluk ini. Gitu je. Tu dalil akal. Dalil ayat Al-Quran, fa'alul lima yurid, innallaha yaf'alu ma yurid. Tu dalil ayat Al-Quran. Dalil Al-Quran hak mudah laginya,
innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an. Nah, itu dalil iradah. Itu dalil dipanggil dalil ayat Al-Quran. Dipanggil dalil naqli. Dalil naqli. Naqli ni dalil yang dipindah, yang diambil daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil dalil naqli. Hak dalam kitab kita ni dalil akli. Sekurang-kurang dalil akli. Kalau ingat dalil ayat Al-Quran, dalil naqli, hak tu lagi comel. Itu lagi comel lah. Dalilnya apa? Dalil ayat Al-Quran. Tapi memada dengan dalil akli, dalil akal pun sudah memada. Kemudian dalil akal pula, hak ijmali pun cukup dah fardu ain. Tu kata mudah je. Hak fardu ain ni, hak panjang-panjang tu hak fardu kifayah. Hak tadi kita panjang baca tu, satu-satu tu, hak tu hak detail fardu kifayah. Kenapa? Mudah je fardu ain. Dalil Allah bersifat dengan sifat iradah, ada alam ini, ada makhluk ini. Kemudian didatangkan fardu takdir itulah jika ternafi daripada iradah. Jika Allah tidak bersifat dengan sifat iradah, didalil dengan fardu takdir gitu. Fardu takdir, jika tu fardu takdir apa panggil. Dalil wujud, jika Allah tiada. Dia panggil gitu. Dalil jika. Dalil qidam, jika Allah Ta'ala baharu. Dalil baqa, jika Allah Ta'ala binasa. Dalil wahdaniyah, jika Allah Ta'ala berbilang. Dalil qudrah, jika Allah Ta'ala lemah. Ya gitu dalil dia. Jika. Fardu takdir dia panggil. Ni orang yang tidak memahami kaedah sifat 20, dia kata tak betul lah. Jika Allah Ta'ala tiada, jika Allah Ta'ala baharu, jika Allah Ta'ala binasa. Jika benda hot-dot ni buat apa? Kena datangkan hot-dot tu. Tak ni. Jika Allah Ta'ala berbilang, kena datang kat jika tu. Yelah, ayat Quran ni ada hak Tuhan kata Qul huwallahu ahad. Allah esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah Ta'ala esa. Tapi dalam Quran juga, lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit bumi. Quran juga. Qul huwallahu ahad. Quran juga. Allah Ta'ala esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Ni baca ayat yang kita baca semua ni. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang satu, esa. Tapi ayat lain Tuhan kata pula, lau kana fihima, jikalau ada di langit dan bumi alihatun illallah, Tuhan selain daripada Allah. Tuhan kata jika ada di langit bumi Tuhan selain daripada Allah. Ada tak Tuhan yang lain daripada Allah? Tak ada. Kenapa jika-jika gitu? Ni ayat Quran. La fasadata, nescaya binasa langit dan bumi. Dah ada dua Tuhan. Tuhan ni kata gini, Tuhan ni kata gini. Hak ni buat, hak ni putus, hak ni putus, hak ni buat. Binasa langit bumi. Tapi maknanya jika ni pun tak lari daripada kaedah Al-Quran. Tapi kalau orang yang tidak memahami kaedah sifat 20, dia kata mai duk jika. Faham tak? Mana panjang ni fardu kifayah. Mana tu kata kalau kita baca mula-mula tu panjangnya dalil, payah je nak faham dalil. Dalil tafsili, dalil terperinci. Dah kita wajib berdalil kan. Hak fardu ainnya wajib berdalil hak ijmali, hak rekah. Ni hak tafsili, hak panjang fardu kifayah.
Lepas tu nak kena faham pula tu. Terhenti kudrah atas iradah pada bicara akal. Pada bicara ni kira nak nampak di akal kita gitulah. Ada ni. Dan jika ada ia Allah lemah, nescaya tiada menjadi ia Allah akan sesuatu daripada alam. Alam ni kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah tu alam. Rabbil alamin, Rabb bagi sekalian alam. Kita sebut alam ni, kita hanya nampak alam semesta saja. Langit, bumi, bintang, matahari. Alam ni termasuk kita, kayu, batu, alam lah. Jadi alam dengan makhluk ni hak tula je. Faham tak ni? Alam, makhluk hak tula je. Cuma makna dia lain-lain. Alam ni kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Adapun makhluk-makhluk ni ma khalaqahullah, barang yang menjadi akan dia akan barang oleh Allah. Lepas tu hadis, hawadis, tiap-tiap benda yang ada permulaan bagi adanya. Ada ni. Mungkinat, tiap-tiap benda yang terima ada, terima tiada. Mastawa alaihi wujudu wa adamu. Terima ada dan terima tiada. Tapi alam ke, makhluk ke, hawadis ke, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hadis, hawadis. Ada ni. Mungkinun, mungkinat. Kainun, kainat. Sama je makna dia. Makhluk lah juga. Apa dia ni? Mungkinat. Makhluk lah. Apa dia kainat? Makhluk lah. Apa benda alam tu? Makhluk lah. Apa benda hawadis tu? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Hawadis apa? Makhluk. Dengan makna Allah tidak serupa dengan makhluk. Kita sebenarnya hak masyhur kita makhluk lah. Itu masyhur. Alam ke, hawadis ke, mungkinun ke, kainun ke. Makna dia lain tu, makna dia lain. Tapi bendanya sama saja. Alam ni makhluk lah. Kita mudah sebut. Nescaya tiada menjadi ya Allah akan suatu. Dan makhluk dah lemah. Dan yang demikian itu, yang demikian tiada menjadi Allah Ta'ala akan sesuatu daripada alam batil. Palsu lah, salah gitu. Batil dengan musyahadah. Apa makna musyahadah? Dengan pandangan mata lendir, mata kepala ni. Nampak ni kan ada ni? Nampak ada di cokoh-cokoh ni? Tiba-tiba Tuhan tidak menjadikan. Ada maknanya Allah menjadikan akan alam. Nescaya Allah bersifat dengan sifat iradah. Nak situ je lah. Musyahadah ni dengan pandangan mata lendir, mata kepala. Tapi kalau sebut kata musyahadah dalam ilmu tasawuf haqiqah, itu bicara maqam syuhud, tu bicara lain. Hak musyahadah tu dalam hadis Jibril tu. Hadis Jibril, apabila Jibril AS tanya Nabi berkaitan dengan ihsan, Nabi pun bersabda, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ada anta'budallah ka'annaka tarahu, itu maqam musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, itu maqam muraqabah. Dia gitu. Itu bicara lain tu. Maqam musyahadah tu bicara lain. Kita di sini batil, palsu, tak betul dengan musyahadah. Musyahadah di sini adalah dengan pandangan mata kepala, dengan pandangan mata lendir. Itu musyahadah. Adapun maqam musyahadah dalam pembicaraan tasawuf haqiqah adalah maqam syuhud, maqam zauq, itu maqam aulia. Di basirah mereka tidak ada, melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bicara lain lah. Ka'annaka tarahu, Nabi kata, seolah-olah engkau melihat Allah. Melihat apa? Melihat dengan pandangan basirah, maqam musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi kata,
jikalau engkau tidak dapat melihat Allah dengan basirah, dengan mata hati, engkau memperingatkan diri engkau bahawa Allah sentiasa melihat akan dikau zahir dan batin. Dia panggil maqam muraqabah, mengintai-ngintai dia panggil. Sentiasa memperingatkan diri kita Allah melihat kita zahir dan batin. Itu dia panggil maqam muraqabah. Jadi musyahadah tu engkau beribadah akan Allah. Nabi kata seolah-olah engkau melihat Allah. Melihat macam mana ni? Melihat dengan basar, dengan mata lendir, mata kepala. Atas dunia mustahil, melainkan hanya berlaku kepada Nabi SAW pada malam Mi'raj sahaja. Nabi Musa AS tidak pernah melihat Allah. Nabi Adam AS tidak pernah melihat Allah. Jibril AS tidak pernah melihat Allah, melainkan melihat Allah di dalam syurga jua. Boleh tak melihat Allah di mahsyar sebelum masuk syurga? Di situ ada khilaf ulama. Yang ijma' ulama ahli sunnah jemaah adalah melihat Allah di dalam syurga. Di atas dunia tidak berlaku melihat Allah dengan basar, melainkan hanya kepada Nabi SAW. Sehingga kan jikalau ada sesiapa yang mendakwa diri dia dapat melihat Allah dengan mata kepala atas dunia, bukan kata berdosa, bukan jatuh kafir, walaiyazabillah. Bukan setakat berdosa saja dah jatuh kafir, no. Sebab tidak berlaku melihat Allah di dunia, melainkan kepada Nabi SAW pada malam Mi'raj. Jadi melihat di sini melihat dengan basirah, mata hati. Mata hati siapa ni? Mata hati aulia, mata hati para sahabah radhiyallahu anhum, yang tidak ada di mata hati mereka melainkan hanya ada Allah. Jadi beribadah seolah engkau melihat akan Allah ni lah. Jadi mereka beribadah sepanjang masa, setiap saat mereka beribadah kepada Allah. Setiap saat mereka beribadah kepada Allah, sebab basirah mereka setiap saat, napah demi napah, sentiasa melihat Allah, maka mereka beribadah kepada Allah. Sahabat sentiasa beribadah kepada Allah. Beribadah ni bukan duduk atas sejadah di kos mayang. Kehidupan tu, kehidupan beribadah kepada Allah. Gerak-geri beribadah kepada Allah. Melihat, mendengar, berkata-kata, beribadah kepada Allah. Kita faham beribadah kok, ngaji Quran je lah. Dah. Bila hati sentiasa musyahadah akan Allah, maka mereka beribadah sepanjang masa. Kita ibadah ngaji Quran, berzikir, berselawat tu ibadahnya. Dah. Maknanya melihat perkara-perkara yang dibenarkan pada syariat ibadah, dengar perkara kebaikan ibadah, bercakap perkara kebaikan ibadah, gerak-geri pun ibadah. Jadi orang sampai makom ni, mereka sentiasa beribadah, mereka sentiasa seolah-olah di dalam sembahyang. Bukan mereka sembahyang 24 jam, bukan. Sebagaimana dalam sembahyang mereka ikut akan peraturan syarak, luar sembahyang pun zahir batin mereka sentiasa mengikut akan peraturan syarak beribadah kepada Allah. Ini cerita bab makom lah. Kita ni bukan dia panggil makom ihsan. Makom musyahadah, makom muraqabah tu dia panggil makom ihsan. Kita jangan lupa dalam kitab faridah kita ni, di permulaan bicara Islam, iman dan ihsan. Kita bukan nak bicara makom ihsan, makom musyahadah ataupun makom muraqabah. Kita nak bicara ihsan. Apa di ihsan? Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin. Itu ihsan kita. Ihsan ni buat baik. Ahsana yuhsinu husnan, buat baik. Pada ni hasuna yasunu husnan, ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsan apa? Buat baik. Apa nak buat baik? Mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin, meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Itu ihsan, buat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah telah kasih pada orang yang buat baik. Apa buat baiknya?
mengerjakan surah zahir dan batin dan meninggalkan larangan zahir dan batin. Ini ihsan. Bukan nak cerita makom. Ihsan ni pun tak lepas. Ihsan pun tak lepas. Anta budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Engkau mengabdikan diri dengan makna engkau mengerjakan surah zahir dan batin dengan ilmu, meninggal kalangan zahir dan batin dengan ilmu, menunaikan segala kewajipan pada diri, keluarga dan masyarakat. Tu lepas kita tu. Mana kita ni ihsan pun tak lepas. Bukan nak bicara makom ihsan lah, ihsan pun tak lepas. Jadi nak sempurna Islam dan iman, syaratnya adalah ihsan. Nak sah ihsan, syaratnya iman. Kalau imannya tidak ada, ihsannya tidak sah. Nak sempurna iman, kena lengkap ihsan. Nak ihsan ni lah. Sebab tu iman kita lemah. Sebab apa? Sebab ihsan pun tak lepas. Bukan makom ihsan. Ihsan pun tak lepas dah. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan Allah. Itu dipanggil maqam musyahar. Itu bicara lain lah. Dan yang demikian itu, yang demikian tiada menjadi, ya Allah akan satu daripada alam batil, palsu dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala. Maka sabitlah, tetaplah kudrah. Sebab apa? Sebab Allah menjadikan makhluk. Maka sabitlah, tetap kejaklah kudrah, mana Allah bersifat dengan sifat kudrah. Dan apabila sabit kudrah, bila tetap Allah bersifat dengan sifat kudrah, sabitlah iradah, tetaplah Allah bersifat dengan sifat iradah. Sebab kalau tak ada iradah, tak ada kudrah. Bila ada kudrah, ada iradah. Dan apabila sabit iradah, sabitnya tetap kejap iradah, mustahilah lawannya, lawan iradah, iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendaknya, ada sesuatu dengan ketiadaan kehendak iradah Allah, seperti ada sesuatu dengan tergagah, mustahil. Ada sesuatu dengan illah, mustahil. Ada sesuatu dengan tabi'ah, mustahil. Ada sesuatu dengan kuah, mustahil belaka. Semua yang berlaku adalah datang daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ni dah unduh minggu lepas dah. Pakai baca je kat depan. Biasa unduh minggu lepas. Minggu ni pakai baca je. Sebenarnya minggu lepas ada lagi hak nak kena hurah pula. Minggu depan pula jadinya. Minggu depan lah. Dok kita bicara hak berkaitan dengan kehendak Allah, redha Allah, tidak berlazimang tu. Ya tu pun kena orang kitab lah. Kita kena faham pula kod luar. Kadang-kadang ni saya sebut minggu depan lah. Ni kita masuk sifat 9 ilmu tu, tapi kita undur balik lah kehendak Allah dan redha Allah tidak berlazimang. Allah kehendak belaka perkara baik, kehendak Allah, perkara jahat, kehendak Allah, perkara manis, kehendak Allah, perkara pahit pun kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kehendak Allah ni khairihi wa syarihi, hulwihi wa murrihi. Itu dalam hadis. Baik kehendak Allah, jahat kehendak Allah, hulwihi ni perkara yang manis kehendak Allah, wa murrih perkara yang pahit pun kehendak Allah. Jadi hak manis pun kehendak Allah, hak pahit pun kehendak Allah. Hak manis contohnya Allah kehendaki kitanya berjaya dalam kehidupan. Allah kehendaki kitanya jadi sehat bertenaga. Itu dipanggil perkara yang manis. Berjaya dalam kehidupan, sehat itu perkara yang manis. Gagal dalam kehidupan itu perkara yang pahit. Kemudian kehendak Allah akan sakit, itu perkara pahit. Jadi hak manis, hak pahit kehendak Allah. Kehendak Allah, redha Allah tidak berlazimang. Tu. Faham tak ni? Kawan kafir tu kan berjaya sangat-sangat kehidupan mereka di dunia. Memang kehendak Allah. Allah redha ke? Tidak.
Orang Islam pula ni kadang-kadang setengah-setengah negara tu gok hak miskin-miskin, oh Islam je. Hak kehendak Allah huru-hara pula negara umat Islam je. Negara yang ialah kebuluran pun negara umat Islam, itu kehendak Allah yang pahit. Jadi Allah tak reda ke apabila Allah kehendak pahit kepada orang Islam tu? Kehendak Allah, reda Allah tidak berlaziman. Kena faham situlah. Lepas tu Allah kehendak perkara pahit kepada orang Islam sebagai ujian. Allah kehendak perkara yang manis pada orang kafir sebab atas dunia inilah sahaja tempat mereka. Di hari akhirah lepas dia mati sahaja saksaan yang berpanjangan. Jadi dunia bagai-bagai orang kafir dapat ni sebab dunia di sisi Allah tidak ada nilai. Allah Ta'ala berilah kepada orang kafir. Sebab apa? Sebab dunia ni syurga kepada orang kafir. Bukan kata Tuhan kehendak kejayaan pada orang kafir itu syurga. Kalau Tuhan kehendak orang kafir itu tak berjaya apa-apa kedana pun syurga juga, nak banding dengan akhirah siksaan selama-lama. Ada ni. Jadi semua kehendak Allah. Sebab pernahlah dia ni buat banyak kerja. Dia buat banyak kerja. Macam orang kerja sendirilah. Tahu, orang kerja kerajaan, dia tak ada banyak kerja, dia kerja tu je sampai pecing. Tahu? Orang yang banyak pekerjaan, orang kerja sendiri. Dia buat satu kerja kurang berjaya, tukar pada kerja lain kurang berjaya. Dia banyak-banyak ni. Banyak orang sekarang kan kerja belajar tinggi-tinggi pun nak kerja tetap dengan kerajaan payah. Maka mereka pun kerja sendiri-sendiri. Kadang-kadang bertukar. Ada ni. Jadi buat satu kerja kurang berjaya, tukar kerja lain, kurang berjaya, tukar kerja lain. Di masa yang sama pula dia ni minat ke agama. Masa dia buat kerja satu kerja bertukar tu, dia di masa yang sama dia ikut jemaah agama. Dia ikut satu jemaah, lepas tu ditukar satu jemaah, ditukar satu jemaah. Dia nak nilai mana hak betul ni. Walah dianya tak ada ilmu, baru tu je belajarnya. Jadi nak nilai betul sah, nak nilai ke mana? Ada ni. Sebab dia daripada kosong diikut satu jemaah semuanya mengaku dia sebenar. Semua mengaku dia sebenar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tuhan kata tiap-tiap kumpulan puak ni mereka bergembira dengan apa yang ada pada sisi mereka. Mereka lah yang sebenar. Jadi hak kata tak ada asas ilmu ni, dia ikut satu jemaah, ikut satu jemaah, dia bertukar-tukar. Tapi dia sama, dia buat kerja kehidupan tu kerja macam biasa. Akhir sekalinya dia berjaya dalam pekerjaan dia. Berjaya sungguh lah ni. Mana berjaya ni, berjaya kaya raya lah. Berjaya kaya raya. Sebelum tu kita panggil gak apa? Mepeh lah panggil tak? Mepeh panggil? Mepeh. Ada mepeh ada? Abang apa? Mepeh erek apa? Mepeh lah, ada orang lah. Ada orang. Mepeh gitu. Kemudian berjaya tu kok, berjaya sungguh-sungguh lah. Orang berpelajaran, berjaya sungguh. Tapi masa dia berjaya tu diikut satu jemaah. Hak sebelum ni satu jemaah. Di masa sama dia buat satu pekerjaan. Akhirnya pekerjaan yang tak akhir tu dia berjaya. Dia ikut satu jemaah. Maka dia pun kata inilah jemaah yang sebenar. Sebab Allah qadakkan saya berjaya ketika ikut jemaah ni. Nyata kata dia ilmu tak ada. Dia nak nilai betul salah macam mana? Dia pun nilai dengan penilaian yang salah. Dia kurang berjaya memang kehendak Allah. Dia berjaya sangat-sangat memang kehendak Allah. Dan Allah reda. Kehendak Allah, reda Allah tidak berlaziman. Kalau dia duduk jalan yang sebenar, jalan orang yang beriman dan beramal soleh, ketika dia buat kerja walaupun tak berjaya, Tuhan tetap reda ke dia. Tapi kenapa tak berjaya? Ujian. Tu je lah.
Ada ni. Tiba-tiba bila dia berjaya kemudian berjaya ni kerana dia ikut satu jemaah, berarti Tuhan redha pada jemaah yang saya ikut kemudian sebab Tuhan kehendaki saya berjaya. Ada apa ke? Dia nilai tanpa ilmu. Sebab dia nak nilai jemaah betul pun tanpa ilmu. Kalau tanya balik pula, dalam ramai-ramai orang dia ikut jemaah kamu tu berjaya belaka ke? Ramai juga tak berjaya. Dah mana pula tu? Kalau nak kira, mana dia tak pandai nak nilai. Sebab dia tak ada ilmu. Dia nilai bila dia berjaya, kerjaan dia jadi kaya raya, ketika mengikut satu jemaah, niatkan bahawa jemaah ni lah yang Allah Ta'ala redha. Sebab saya berjaya, dia ikut jemaah tu. Walha, berjaya dia, dia perkara yang manis, memang kehendak Allah. Tapi kehendak Allah, redha Allah, tidak berlaziman. Makna, kalau kita katalah tempat negara ummah Islam, mana bukan kata berjaya sikit-sikit, tak lah. Kebulu, mana apa-apa kedana duduk di khemah-khemah pelarian. Ada ni, duduk di khemah-khemah pelarian, macam mana gitu. Macam mana pun nak qada hajah, nak apa macam mana tu. Apa kedana kehendak Allah. Berarti semua ada di khemah pelarian Tuhan tak redha. Tak, kalau mereka beriman dan manusia, Tuhan redha. Hak mana duduk di negara sekarang negara Arab kan, hak jenis jadi Amerika lah. Dia punya pembangunan luar biasa sebab Allah Ta'ala kehendak dia kaya. Lepas tu Tuhan redha ke tak? Kalau beriman dan manusia Tuhan redha, kalau tidak Tuhan murka. Lepas tu kenapa Tuhan kehendaki mereka hidup mewah tu? Istidraj. Tuhan beri. Lepas masa mati Tuhan azab. Gitu je. Maknanya perkara manis kehendak Allah, perkara baik kehendak Allah, tetapi kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Kena faham gitu. Bila berjaya, betul-betul berjaya kaya raya, tiba dia kata Tuhan redha akan jemaah yang diikut hak kemudian. Sebab ketika ikut jemaah itulah dia jadi berjaya dalam pekerjaan. Mana pun ni tak mengaji macam Faridah lah. Padahal simple je. Baik jahat kehendak Allah, manis pahit kehendak Allah. Lepas tu Tuhan redha lah. Redha, kehendak dan redha tidak berlaziman. Apa ni tadilah orang kaya, hak terkaya di dunia orang kaya, hak berjaya di dunia orang kaya, hak terkaya di dunia orang kafir, hak berjaya di dunia orang kafir, negara-negara kafir, negara dengan baju negara kafir belaka. Bukan kehendak Allah. Kehendak Allah. Dan Allah redha, Allah tidak redha. Kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Itu kita sambung balik lah. Hak minggu depan pula lah, walaupun kita boleh pindah dah ni. Kesembilannya ilmu erti mengetahui. Kesembilan daripada 13 sifat ataupun 20 sifat. Wallahu a'lam.